A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haziq bin Ayub, nombor metrik 068305. InsyaAllah pada kali ini saya akan membahas tentang hukum taklifin. Hukum taklifin ini terbagi kepada tiga, iaitu yang pertama al-fi'lu, iaitu wajib dan juga mandub. Yang kedua at-tarku, iaitu haram dan juga makruh. Dan yang ketiga at-takhyir, iaitu al-mubah. Baiklah, hukum yang pertama iaitu wajib. Wajib ni apa yang syariat tuntut untuk kita lakukan atas wajah al-luzum, iaitu mesti. Dan barang siapa yang melakukannya akan dipuji dan mendapat ganjaran pahala. Dan barang siapa yang meninggalkannya akan dicela dan mendapat akibat. Sebagai contoh seperti solat dan juga puasa. Wajib ini terdapat 4 jenis. Yang pertama iaitu bi'atibari waqtil ada'i, yang berkaitan dengan waktu. Ia terbagi pada 2 jenis, iaitu yang pertama wajib mutlak, seperti haji. Haji adalah wajib bagi orang yang mampu, dan ia masih lagi wajib walaupun orang itu melaksanakannya di hujung hayatnya. Yang kedua adalah wajib muqayyad, iaitu wajib yang dikaitkan dengan waktu dan masa, seperti solat 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dan juga puasa Ramadan. Yang kedua ialah bi'atibari taqdirihi wa adama taqdirihi. Ini terbagi kepada 2 juga. Yang pertama adalah wajib muhaddad, iaitu wajib yang dilaksanakan, yang dikerjakan di atas suatu kadaran yang telah ditetapkan, seperti zakat dan juga diyah. Yang kedua adalah wajib ghairu muhaddad, iaitu wajib yang dilaksanakan tidak dikaitkan dengan kadaran yang telah ditetapkan, seperti infak di jalan Allah. Jenis yang ketiga adalah bi'atibari ta'yinihi wa alamat ta'yinihi. Ini terbagi kepada 2 juga, iaitu wajib muayyin dan juga wajib ghairu muayyin. Wajib muayyin ini sebagai contoh seperti solat dan juga puasa. Manakala wajib ghairu muayyin ini adalah seperti kafaratul yamin, iaitu memberi makan kepada 10 orang miskin dan juga membebaskan hamba. Dan jenis yang terakhir iaitu bi'atibari mutalib bi'ada'i. Ini terbagi kepada 2 juga, iaitu wajib aini ataupun fardu ain seperti solat dan puasa. Dan yang kedua adalah wajib ala kifayah ataupun fardu kifayah seperti jihad ataupun al-qada, orang yang mengeluarkan hukum seperti hakim, ataupun ifta, orang yang mengeluarkan fatwa seperti mufti. Hukum yang kedua iaitu al-mandub. Mandub ni adalah apa yang syariat tuntut kita untuk melakukan, tetapi bukan di atas wajah ilzam. Maksudnya tidak mesti. Dan barang siapa yang melakukannya akan mendapat pahala dan juga akan dipuji. Dan barang siapa yang meninggalkannya tidak akan dicela ataupun mendapat akibat. Sunat ini terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang dituntut ataupun sunat yang selalu Rasulullah SAW mengerjakannya secara konsisten ataupun selalu. Sebagai contoh seperti solat 2 rakaat sebelum solat fardu. Yang kedua adalah sunat ghairu muakkadah, iaitu sunat yang Rasulullah SAW tidak selalu mengerjakannya secara konsisten, seperti solat 4 rakaat sebelum zuhur. Dan jenis yang ketiga adalah fadilat, adab dan juga sunnah, seperti ada adab ketika sedang makan, sedang minum ataupun sedang tidur, mengikut cara Rasulullah SAW. Hukum yang ketiga adalah haram. Haram ni adalah apa yang syariat tuntut kita untuk menghalang ataupun menahan daripada melakukannya atas wajah hatmi, iaitu mesti menahan daripada melakukannya. Dan barang siapa yang meninggalkannya akan dipuji dan juga mendapat pahala. Dan barang siapa yang melakukannya akan mendapat dosa. Perbahasan haram ini terdapat 2 pandangan. Pandangan yang pertama iaitu pandangan jumhur, iaitu Syafi'i, Maliki dan juga Hanbali. Mereka berpandangan bahawa hukum pengharaman ini terdapat di dalam dalil qat'i dan juga dhanni. Manakala pandangan yang kedua iaitu Hanafiyah, yang berpandangan bahawa hukum pengharaman ini terdapat pada dalil qat'i sahaja, bukan dhanni. Haram ini terbagi pada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah haram bi dzati ataupun aini, iaitu haram dengan dirinya sendiri, dengan zatnya sendiri. Sebagai contoh seperti zina dan juga mengahwini mahram. Haram yang kedua adalah haram li ghairi, iaitu haram di atas benda lain. Sebagai contoh seperti jual beli ketika solat Jumaat dan juga talak bid'ah. Hukum yang keempat adalah makruh. Makruh ini adalah apa yang syariat tuntut kita untuk menahan daripada melakukannya, tetapi bukan di atas wajah ilzam, iaitu mesti. Dan menahan daripada melakukannya atau meninggalkannya adalah lebih aula, lebih utama daripada melakukannya. Perbahasan makruh ini terdapat 2 pandangan. Pandangan yang pertama iaitu jumhur, iaitu Syafi'i, Maliki dan juga Hanbali. Mereka berpendapat bahawa hukum makruh ini terdapat di dalam dalil qat'i dan juga dhanni. Manakala pandangan Hanafiyah, iaitu pandangan yang kedua, mereka mempunyai 2 pandangan. Yang pertama adalah makruh tahriman, iaitu hukum makruh melalui dalil
zonni sahaja. Sebagai contoh, seperti meminang dengan pinangan orang lain dan semua khabar ahad. Yang kedua adalah makruh tanzihan. Sebagai contoh, seperti memakan daging kuda, yang mana kuda itu berhajat untuk digunakan ketika waktu perang. Hukum yang terakhir iaitu mubah. Mubah ini adalah apa yang syariat beri pilihan kepada mukallaf untuk melakukannya ataupun meninggalkannya. Dan tiada pujian ataupun celaan bagi sesiapa yang melakukannya ataupun meninggalkannya. Terdapat 3 cara untuk mengenal pasti hukum pengharusan ini di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nassu minas syari' bihalli syai'. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Cara yang kedua adalah melalui nas min asy-syari' ala nafil itsmi atau junah atau jarah, iaitu nas berkenaan dengan dosa dan juga kesalahan. Seperti di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Dan contoh yang kedua berkenaan dengan kesalahan. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Dan dalil yang ketiga berkenaan dengan kesalahan juga. وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ. Dan yang ketiga adalah ta'bir bisighatil amr ma'al wujudi qarinah sarifah anil wujubi ila al-ibahah, iaitu terdapat sighah amar bersama wujud qarinah yang memalingkan daripada hukum wajib itu kepada harus. Kama qala Allah Ta'ala, wa idza halaltum fasfadu. Di dalam ayat ini, sekiranya kita telah bercukur ketika selepas ihram, maka kita diharuskan untuk memburu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adik Muhammad bin Khalid. Nombor matriks 066607. InsyaAllah saya akan sambung pertanyaan ini berkenaan tajuk hukum wada'i. Baiklah, apa yang dimaksudkan hukum wada'i? Hukum wada'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Baiklah, dalam tarikh ini mengandungi jenis-jenis hukum wada'i yang terdapat dalamnya, iaitu sebab, syarat dan mani', iaitu penghalang. Baiklah, saya akan terus masuk kepada bahagian pertama dari hukum wada'i, iaitu sebab. Baiklah, dari segi bahasa, sebab merupakan sesuatu yang dapat menghantarkannya kepada sebuah tujuan. Manakala dari segi etimologi ni pula, sebab boleh diertikan sebagai setiap hal yang keberadaannya dijadikan syar'i sebagai tanda adanya hukum dan ketidakadaannya sebagai tanda tidak adanya hukum. Maksudnya di sini, jika suatu sebab itu ada, maka hukum itu terjadi, dan jika suatu sebab itu tak ada, maka hukum itu tidak terjadi. Sebagai contoh, berlakuan zina itu merupakan sebab adanya hukum had. Maksudnya, jika seseorang itu melakukan zina, maka ia akan menjadi sebab dia terkena hukuman hudud. Manakala jika manusia itu tidak melakukan zina, maka tiada sebab untuk dia dikenakan hudud. Okay, saya akan sambung mengenai tentang aqsamu sebab bi'atibarihi fi'lan lil mukallaf. Aqsam ini terbagi kepada dua, iaitu fi'lun lil mukallaf fi qudratihi dan laisa fi'lan lil mukallaf wala maqduran lahu. Okay. Yang pertama, sebab laisa fi'lan lil mukallaf membawa maksud sebab yang bukan perbuatan mukallaf dan di luar kemampuannya. Ini di sini adalah suatu sebab itu terjadi bukan atas pilihan dan perbuatan manusia, melainkan atas semua itu adalah atas izin pada Allah SWT. Hanya saja jika sebab ini ada, maka hukum itu juga ada. Sebagai contoh, dulu kisyaf fil wujub solat, iaitu tenggelamnya matahari merupakan jadi sebab kepada wajibnya solat maghrib. Yang kedua adalah sebab fi'lul lil mukallaf fi qudratihi. Maksudnya, sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam kemampuannya. Itu adalah berkebalikan daripada jenis yang pertama tadi, iaitu sebab itu ada disebabkan atas perbuatan manusia itu sendiri dan mampu dibuat olehnya. Seperti asafru li ibahatil faktor. Maksudnya, di sini adalah musafir merupakan sebab
atau pengharusannya mereka tak berpuasa. Baiklah, jenis sebab ini juga terbagi kepada dua jenis. Yang pertama, bi'tibari fi'l al-mukallaf fayakunu dakhilan fi khitab taklifi, yang bermaksud perbuatan yang merupakan perbuatan mukallaf, maka ia termasuk dalam hukum taklifi dan berlaku sebagaimana hukumnya taklifi, dituntut untuk mengerjakan ataupun meninggalkan ataupun bila keduanya. Yang kedua, kedudukannya yang oleh dari syari dijadikannya tanda tidak ada hukumnya lain, maka ia akan termasuk dari hukum wada'i. Baiklah, saya akan mengambil contoh proses jual beli. Baiklah, dalam jual beli ni ada dua hukum, yang hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi berlaku di jual beli adalah mubah, yang harus. Manakala dalam hukum wada'i dia menjadi sebab berlakunya pertukaran pemilikan barang antara pembeli dan penjual. Baiklah, saya sambung dengan jenis sebab yang kedua, yakni jenis sebab bi'tibari ma yataratab alaihi, yakni sebab yang akibat daripada perkara yang ditimbulkan. Jenis sebab ini terbagi kepada dua juga. Yang pertama, sebab dari adanya hukum taklifi, seperti rehlah menjadi sebab akan bolehnya kita berbuka puasa. Baiklah, sebab di sini menjadikan seseorang itu ketika dia bermusafir menjadi adanya hukum taklifi di situ, yakni hukum mubah, yakni harus, mengharuskan dia akan untuk mereka berbuka puasa. Yang kedua pula adalah sebab dari adanya hukum yang merupakan akibat daripada perbuatan mukallaf. Seperti contoh, menikah yang menjadi sebab halalnya hubungan suami isteri. Baiklah, seterusnya adalah syarat. Syarat dari segi bahasa adalah sesuatu tanda yang tetap. Manakala dari segi istilah pula, sesuatu yang menjadi tolak ukur akan adanya sesuatu, namun benda itu terjadi di luar hakikat sesuatu. Jika syarat itu ada, maka belum tentu sesuatu itu ada. Namun jika syarat itu tidak ada, maka sesuatu itu pasti tidak ada. Baik, saya akan mengambil contoh perbuatan wuduk. Baiklah, perbuatan wuduk ini adalah syarat sah bagi perbuatan solat. Wuduk ini bukanlah sebahagian daripada perbuatan dalam solat. Namun, jika wuduk ini dilakukan, maka solat kita dapat dilakukan dan secara sah. Namun, jika kita tidak mengambil wuduk, maka solat itu tidak sah. Jenis-jenis syarat. Syarat dari segi sebab dan musabab terbagi kepada dua. Ini syarat lil sebab. Syarat lil sebab merupakan syarat-syarat yang menjadi penyempurna sebab. Sebagai contoh, seseorang itu dia membunuh, dan seorang pembunuh itu layak dan menjadi sebab dia dikenakan hukuman qisas, dengan syarat pembunuh itu melakukan pembunuhan itu dengan sengaja dan mempunyai niat membunuh. Baiklah, jenis yang kedua adalah syarat lil musabab. Baiklah, meninggalnya orang yang mewariskan harta itu dan hidupnya ahli waris merupakan syarat bagi si pewaris itu mendapatkan harta pusaka. Baiklah, jenis syarat yang kedua adalah syarat bi'tibari masdar ishtirati, yakni syarat yang dilihat dari segi asal muasal syarat. Baiklah, syarat ini dibagi kepada dua, yakni syarat syar'i dengan syarat ja'li. Syarat syar'i adalah syarat yang mendapat langsung daripada hukum syarak, yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti syarat-syarat yang terdapat daripada akad, syarat daripada hukum muamalat, jinayat dan sebagainya. Manakala syarat ja'li pula adalah syarat yang dibuat oleh para mukallaf. Seperti contoh, ketika mereka menyepakati sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu ketika dalam berbisnes ataupun sebagainya. Baiklah, syarat ja'li ni pula terbagi kepada dua. Yang pertama, syarat yang menjadi gantungan akad. Maksudnya, akad itu akan tergantung dengan beberapa syarat. Seperti contoh adalah lafaz talak ta'liq. Contoh lafaznya adalah jika kamu mencuri, maka kamu akan tertalak. Maksudnya, selagi mana isteri itu tidak mencuri, maka lafaz talak itu akan tergantung. Tidak berlakunya lafaz talak. Namun sekiranya isteri itu mencuri pada suatu hari, maka automatik lafaz itu akan berlaku dan isterinya akan tertalak. Jenis yang kedua adalah syarat ja'li yang bersamaan dengan akad. Seperti contoh, seorang itu mahu bernikah dengan syarat suami itu tidak meninggalkan isterinya keluar kota. Maksudnya, sekiranya suami itu tidak pergi keluar kota, maka nikah itu akan berlaku. Baiklah, seterusnya adalah mani'. Mani' adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai penghalang atau pencegah.
Maksudnya jika sesuatu yakni manik ini ada, maka tidak berlakunya sesuatu hukum tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang telah keluar daripada Islam akan menjadi halangan untuk dia mendapat harta pewarisan daripada ahli keluarganya. Ya, manik ini pula terbagi kepada dua, yakni manik lil hukmi dan manik disebab. Baiklah, yang pertama, manik lil hukum maksudnya adalah sesuatu yang menjadi pencegah adanya hukum, akan tetapi sebab dari adanya hukum itu ada tidak terhalang. Okey, sebagai contoh, seseorang itu akan dihukumkan qisas jika membunuh seseorang, namun status ayah akan menjadi manik, yakni penghalang dia terkena daripada qisas. Dan yang kedua adalah manik li sebab, iaitu sesuatu manik itu yang bermengandungi sebab. Okay, saya ambil contoh dalam zakat. Baiklah, seseorang itu jika harta dia mencukupi, yakni kamal nasab, maka dia itu akan menjadi sebab seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Namun terdapat manik, yakni orang tersebut mempunyai hutang, maka hutang itu menjadi penghalang seseorang itu daripada mengeluarkan zakat meskipun dia mempunyai sebab untuk mengeluarkan zakat, iaitu kamal nasab. Baiklah, hukum yang terakhir adalah hukum sah dan batal. Baiklah, maksud sah di sini adalah suatu perbuatan atau ibadat itu apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, maka suatu perbuatan itu adalah sah. Manakala batal pula adalah sesuatu perbuatan yang apabila syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu perbuatan itu tidak sah, iaitu batal. Baiklah, terdapat dua pendapat ulama mengenai tentang sah dan batal ini. Golongan ulama yang pertama berpendapat bahawa sah dan batal ini sebahagian daripada hukum taklifi. Mereka berpendapat bahawa sah ini membawa maksud ibahah, yakni harus, dan manakala batalan pula adalah merujuk pada larangan, yakni hurmah. Manakala sebagai ulama pula berpendapat sah dan batalan ini adalah sebahagian daripada hukum wadai, kerana syar'i menghukumi sah itu sebagai perbuatan yang memenuhi rukun dan syarat, manakala batalan pula ini adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Kita sambung berkenaan tentang khilaf antara istilah batalan dan fasad. Baiklah, kita bagi kepada dua sisi, yakni sisi ibadat dan sisi muamalat. Baiklah, dalam kes ini terdapat dua kelompok, yakni kelompok jumhur, yakni Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki, dan kelompok yang kedua adalah Imam Hanafi. Baiklah, dari segi ibadat, semua dua kelompok ini bersepakat bahawa batalan dan fasad ini memiliki satu maksud yang sama, iaitu satu perkara itu apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka sesuatu ibadat itu menjadi batal dan fasad. Manakala dari segi muamalat pula, di sini yang berlakunya khilaf, iaitu jumhur berpendapat bahawa sekiranya suatu akad itu tidak termenuhi syarat dan rukunnya, maka akad itu menjadi batal dan fasad, yakni rosak. Manakala mazhab Hanafi membagikan batal dan fasad ini kepada dua. Baiklah, yang pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahawa batal ini adalah sekiranya akad itu terdapat kerosakan pada rukunnya, maksudnya terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi ketika akad itu berlangsung. Manakala fasid pula, akad itu terpenuhi secara rukunnya, namun terdapat kecacatan dalam syarat ketika akad itu berlangsung. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Husni bin Muhammad Nadli, Nometrik 068819. Hari ini saya akan bahaskan bab kedua, bahagian kedua, iaitu Al-Hakim. Al-Hakim yang berarti menentukan hukum. Secara pengertiannya, hukum adalah pesan atau seruan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan atau juga peletakan. Secara ringkasnya, hukum tidak akan berlaku kecuali yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada syariat melainkan yang disyariatkan olehnya. Oleh kerana itu, Al-Quran dan ijma' ulama mendukungnya. Di antaranya adalah di dalam surah Al-An'am ayat 57 yang membawa maksud menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga surah Al-An'am ayat 62. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu kepunyaannya. Berdasarkan apa yang dibahaskan tadi,
menetapkan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah SWT adalah kekufuran. Hal ini kerana selain Allah SWT tidak memiliki kuasa menetapkan hukum-hukum. Kita sambung seterusnya. Peranan para rasul tidak lain hanyalah menyampaikan hukum-hukum Allah SWT, sementara tugas para mujtahid adalah mengenali hukum-hukum melalui bantuan manhaj dan kaedah yang ditetapkan oleh ilmu usul fiqh. Walau bagaimanapun, para ulama masih berselisih pendapat dalam dua masalah, iaitu masalah pertama adalah apakah seluruh hukum Allah SWT tidak dikenali kecuali dengan para rasulnya, atau mungkin bagi akal memahami dengan sendirinya dan dengan dasar apa itu boleh terjadinya. Permasalahan kedua ialah jika memungkinkan bagi akal untuk mengenali memahami hukum Allah SWT tanpa perantaraan para rasul, maka apakah upaya memahami tersebut merupakan acuan taklif yang diiringi dengan pahala dan seksa dalam waktu lambat, pujian dan celaan dalam waktu cepat. Para ulama berselisih pendapat dengan tentang dua masalah ini, dan kemudian pendapat mereka dijelaskan yang diiringi dengan penjelasan mana yang rajih. Kita teruskan pada perbahasan seterusnya, iaitu pada pendapat pertama daripada mazhab Mu'tazilah dan Syekh Jafariyah. Pada pandangan mereka, perbuatan terdapat kebaikan dan keburukan itu sendiri, dan akal fikiran dapat memahami kebaikan dan keburukan sebahagian besar perbuatan dengan sendirinya dengan melihat kepada sifat-sifat perbuatan dan pengaruhnya seperti manfaat atau bahayanya. Pada pendapat kedua daripada golongan Asy'ariyah dan daripada golongan ulama fiqh serta pendapat majoriti ulama usul yang membawa daripada pendapat mereka, akal fikiran tidak boleh memahami hukum Allah SWT dengan sendirinya, akan tetapi harus dengan perantaraan para rasul, kerana di dalam perbuatan-perbuatan tidak ada kebaikan yang berdiri sendirinya yang mengharuskan Allah SWT untuk merintahkan kepada para hamba-Nya, seperti mana juga di dalam perbuatan-perbuatan tidak ada keburukan yang berdiri sendirinya yang mengharuskan Allah SWT untuk melarangnya. Pendapat ketiga daripada Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi dan juga pendapat para ahli tahqiq Hanafiyah serta sebahagian ulama usul. Ini juga pendapat sekelompok ulama Jafariyah dan yang lainnya. Pada pendapat mereka bahawa seluruh perbuatan memiliki kebaikan dan keburukan, di mana akal fikiran mampu memahami dan mengenalinya di sebahagian besar perbuatan. Hal itu disebabkan kerana di dalam perbuatan terdapat sifat-sifat maslahat dan kerosakan yang ditimbulkan. Akan tetapi keberadaan perbuatan yang baik sesuai dengan pemahaman akal tidak harus diperintahkan oleh Islam. Juga keberadaan perbuatan yang buruk tidak harus dilarang oleh Islam. Pada permasalahan ini, pendapat pilihan adalah pendapat daripada pendapat yang ketiga, kerana didukung oleh dalil berupa Al-Quran dan dalil akal. Adapun dalil Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyatakan bahawa Allah SWT hanya memerintahkan apa yang baik dan melarang apa yang buruk. Kebaikan dan keburukan ada di dalam perbuatan-perbuatan sebelum ada perintah dan larangan. Di antaranya adalah daripada surah An-Nahl, maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada kamu daripada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan daripada dalam surah Al-A'raf yang bermaksud yang menyuruh mereka mengajarkan yang ma'ruf dan melarang mereka daripada mengajarkan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Wallahualam. Saya sambung pada kawan saya seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Firdaus bin Muhammad Said, nombor metrik 068015. Hari ini saya akan membentangkan mahkum fi. Al-mahkum fi huwa ma ta'allaqu bihi khitabu syari' wa huwa la yakun illa fi'lan idza kana khitabu syari' hukman taklifi. Jadinya apa yang dimasukkan dengan mahkum fi ini apa yang diterangkan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Dan ianya tidak akan berlaku kecuali perbuatan itu perbuatan manusia yang disyaratkan pada hukumnya taklifi, iaitu manusia. Jadinya perbuatan ini ialah perbuatan yang dihukumkan kepada manusia, dan ini tidak akan berlaku jikanya di luar kekuasaan manusia. Sebagai contoh seperti terbitnya matahari, terbenamnya matahari, itulah contoh-contohnya, iaitu hukum wadi inilah. Jadinya kita untuk lebih memahami, kita petik ayat Quran, faqaulu ta'ala wa atuz zakat, iaitu keluarkanlah zakat. Apa mahkum fi dia? Mahkum fi dia merupakan zakat. Jadinya zakat itu perbuatan manusia. Jadinya apa hukum daripada ayat ini? Hukumnya ialah wa atuz zakat,
iaitu mengeluarkan zakat. Jadi kita wajib mengeluarkan zakat. Jadi wajib tu duduk dekat zakat. Jadi mahkum fi dia tu walaupun zakat, tapi kita dapat faham daripada ayat ini, keluarkanlah zakat. Okey, baik, seterusnya ayat kedua, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jadi apa mahkum fi dia? Mahkum fi dia zina. Jadinya arahan daripada ayat ini merupakan janganlah kamu mendekati zina. Kerana apa? Wala taqrabuz zina. Bila seterusnya syurutu mahkum fi. Apakah syarat-syarat mahkum fi itu? Yang pertama sekali, an yakuna ma'luman lil mukallaf. Dia diketahui di sisi mukallaf atasnya. Fala yasahu taklif bil majhul. Dia maka tidak sah kalau dia tak tahu tentangnya. Ini sebagai contoh, la yasahu ad-daf'u bil jahil bil ahkam fi daril Islam. Tidak sah dia membayar semula dengan sebab jahil kerana ketetapan dia pulang dari negara Islam. Ini jika seorang itu seorang mukallaf baru masuk Islam dan orang yang mengajarkannya tentang Islam itu tidak sempat mengajarkannya tentang solat. Jadinya orang yang mengajarkan tentang Islam itu dia keluar daripada negara Islam dalam beberapa bulan, kemudian meninggalkannya tanpa apa-apa ilmu tentang solat. Maka dia tidak tahu tentang solat, maka dia tidak perlu untuk qada semula solat itu. Kerana apa? Kerana orang yang mengajarkannya tentang ilmu solat itu tiada. Tapi itu untuk konteks zaman dahulu. Jika zaman sekarang kita ada macam apps, internet, YouTube dan semua itu, jadinya tidak relevan untuk masa sekarang. Jadinya untuk syarat yang kedua pula, baiklah, an yakuna fi'lu mukallaf bihi muqaddiran. Dia mampu di bawah keupayaan mukallaf untuk mungkin buat ataupun tinggal. Jadinya kita masuk dalam bahagian ini, la taklif bil mustahil. Tak ada taklif dengan benda yang mustahil. Jadinya penerangan daripada ini, sawa'un akana mustahil li zati. Dia mustahil dari sudut akal untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, kal jam'i baina an-naqidaini, iaitu antara dua perkara yang berlawanan dihimpunkan. Sebagai contoh, kita ambil seorang itu ditaklifkan untuk berdiri dan duduk pada masa yang sama. Jadi itu perkara yang mustahil. Baiklah, yang kedua, la taklif bima la yadkhul tahta iradah al-insan. Tak ada pentaklifan dengan perkara yang tak termasuk dengan perbuatan manusia. Sebagai contoh, kata klif an yakuna ghairi fi'lan ma'inan, iaitu melakukan perbuatan yang tak ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sebagai contohlah, kita ambil contoh taklif al-insan an la yanfas. Manusia itu taklifkan untuk tidak bernafas. Jadi itu perkara yang tak mungkin dengan perbuatan manusia. Itu bercanggahlah dengan perbuatan manusia. Manusia itu normalnya bernafas. Jadinya bila tak bernafas, itu adalah percanggahan. Okey, kita ambil contoh daripada perasaan, iaitu la taghdab, iaitu jangan marah. Bagaimana manusia itu ditaklifkan dengan jangan marah? Padahal dalam hati manusia tidak boleh mengawal perasaan marah. Jadinya secara semula jadi akan datang kepada manusia. Nama saya Muhammad Naim bin Muhammad Nur daripada nombor matrik 068426. Saya akan membentangkan tentang tajuk al-mahkumun alaih, iaitu yang keempat. Antara mana yang takrif mahkumun alaih ialah al-syakhsun alladhi ta'allaku khitab syari'i bifi'lihi wa yusammiyahu al-ulama'i al-usuli bil mukallaf, iaitu ulama bersepakat bahawa mahkumun alaih ialah mukallaf, iaitu seseorang yang telah ditaklifkan secara keseluruhan ke atas dirinya dipanggil sebagai mukallaf. Contohnya, lelaki yang belum akil balik tidak dikategorikan sebagai mukallaf kerana dosa dan pahalanya belum ditaklifkan ke atas dirinya sendiri. Antara syarat sah taklif ada tiga, iaitu yang pertama, an yakuna qadiran bi nafsihi atau bil wasitati ala fahmi khitab at-taklifi al-muwajjihu ilaihi, yang mana kemampuan seseorang dalam memahami seruan Allah Subhanahu wa taala atau pesan taklif yang diarahkan atau diperintahkan kepada kita dalam melakukan amal ibadat kepadanya. Dengan melakukan perkara ini, kita dapat patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda ketaatan kepadanya. Yang kedua pula ialah al-qudwatu 'alal fahmi innama takunu bil akli, yang mana kemampuan dalam memahami dari segi akal fikiran, kerana akal fikiran merupakan perkara batin yang tidak mampu dikawal oleh seseorang dan berbeza kepada setiap individu, terutamanya dalam perkara hawa nafsu. Yang ketiga pula ialah akam syari'i al-bulugh alladhi huwa amrun zahirun mundabatun maqamul akli li'annahu mazannatuhu, iaitu akil balik, kerana seseorang akan menjadi mukallaf apabila telah mencapai tahap akil balik,
Kerana pada ketika itu seseorang itu sudah mampu untuk mengawal akal fikiran dari segi zahir dan batin. Contoh, kita dapat membezakan apa yang baik dan apa yang buruk. Antara contoh dalil yang bermaksud seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesungguhnya kewajipan tidak berlaku kepada 3 golongan, iaitu bagi orang yang tidur hingga dia terbangun, bagi anak-anak hingga dia mencapai tahap akil balik, dan bagi orang yang gila hingga dia tersedar. Selepas itu, terdapat 3 penghalang syarat taklif daripada berlakunya taklif mahkumun alaih, iaitu yang pertama pula, antaklifi man la yafhamu al-khitabun qad warada fil syari'ah al-islamiyah. Antara salah satunya ialah orang yang tidak memahami pesan atau seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ada dalam syariat Islam, seperti rukun iman dan rukun Islam, dan setiap orang wajib memahami untuk melakukannya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu memahami apa yang kamu cakap." Kedua pula ialah anna syariah al-islamiyah amatan li jami'il bashar, iaitu syariat Islam merupakan perkara yang bersifat umum kepada seluruh manusia yang berasal daripada perkataan bahasa Arab, kerana bahasa Arab merupakan bahasa daripada Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua," daripada surah Al-A'raf ayat 185. Wajib al-kafai alal muslimin an yata'allamu fariqun minhum lughatan al-umami ghairul arabiyyah wa nashru ad-da'wah al-islamiyah bainahum. Dengan kata lain, fardu kifayah bagi semua kaum muslimin untuk mereka mempelajari bahasa Arab dan menyebarkan dakwah dan ajaran Islam kepada mereka dengan bahasa mereka sendiri, supaya mereka dapat memahami dakwah Islam. Maksud dalil ialah, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada melakukan kebajikan, menyuruh kepada perkara yang makruf dan mencegah daripada perkara yang munkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan akhir sekali, Al-Quran Al-Karim ma la yamkinu fahimuhu wa huwa al-huruf al-maqtu'atun fi awail ba'd as-suwari, iaitu melalui Al-Quran tidak semua maksud diterjemahkan dengan begitu sahaja, kerana sesetengah ayat Al-Quran memerlukan penerangan yang lebih terperinci melalui hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.